Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Yang belum dapatkan lagi baju Nina Story untuk edisi yang kedua, make sure korang dapatkan sebelum Nina tutup pada 11 hari bulan ni, iaitu hari Jumaat. Macam mana korang nak beli baju Nina? Korang just klik je link yang Nina pin dekat komen, okay? Kita tak dapat nafikan, kemajuan sains banyak membantu dalam kehidupan seharian kita. Dari dulu lagi macam-macam eksperimen yang dibuat untuk menghasilkan penawar atau nak try ubat tu berkesan ke tak. Even pada masa sekarang ni pun, masih banyak eksperimen yang dibuat oleh para saintis. Biasanya eksperimen tadi mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh sesebuah kerajaan. Tapi kan, kalau nak ikut sejarah dulu, banyak eksperimen tergila yang pernah dibuat. Ada yang legal dan ada juga yang illegal. Jadi hari ni aku nak bahas beberapa eksperimen yang dibuat ke atas manusia yang tak tercapai di akal waras kita. Dan eksperimen-eksperimen tadi menggunakan organ binatang ke atas manusia. So without wasting any time, let's get started. Kisah yang pertama ni terjadi di California. So dekat California ni dikatakan ada banyak sejarah-sejarah yang menakutkan pernah terjadi dekat sana. Antaranya ada satu eksperimen yang dibuat ke atas 10,000 banduan yang ada kat penjara. Eksperimen tadi memang aku rasa gila. Sebab apa? Sebab diorang guna alat sulit haiwan ke atas banduan tadi. Maksudnya diorang pindah alat sulit haiwan tu kepada 10,000 banduan yang malang ni. Dalam utama dalam operasi ni adalah seorang doktor bedah yang bernama Leo Stanley. Jadi dialah kepalanya yang buat eksperimen ni. Leo mula menjadi doktor pada tahun 1913 sampailah dia pension pada tahun 1951. So sepanjang dia jadi doktor, dia memang dah langgar etika dia sebagai seorang doktor. Tapi dia rasa dia buat semua tu tak salah, sebabnya dia cuma nak eksperimen je dan dia buat benda tu untuk kesejahteraan rakyat ataupun masyarakat. Dia buat eksperimen tu bukan dekat ke atas banduan yang hidup, tapi yang dah mati pun dia eksperimen juga. Kalau yang dah mati tu tak kisahlah sebab tak rasa sakit berbanding yang hidup ni kan. Tu tak termasuk lagi komplikasi-komplikasi yang dideritai oleh banduan tadi. Ada yang meninggal disebabkan kegagalan eksperimen tadi. Memang kesian guys. Masa tu Dr. Leo telah ditugaskan untuk bekerja dekat sebuah penjara iaitu di San Quentin. Kalau korang nak tahu, penjara ni banyak banduan akhir ataupun banduan-banduan yang tengah tunggu masa untuk hukuman mati. So mostly banduan-banduan dekat sini dia orang punya kes semuanya berprofil tinggi. Dr. Leo ni pula jenis seorang yang taat pada agama Kristian. Jadi dia memang anti dengan geng-geng yang suka sama sejenis. Dekat penjara yang dia kerja tu ada banduan yang suka sama sejenis. Lagilah dia bertambah jijik. Bukan tu je, Dr. Leo ni juga seorang yang sangat resis. Bagi dia orang yang berkulit putih dan beragama Kristian lagi mulia berbanding bangsa dan juga agama yang lain. That's why lah dia pilih bangsa dia, banduan yang berbangsa lain, sebagai bahan eksperimen dia. Dia ada juga pilih banduan yang berkulit putih, tapi dia pilih kalau diorang ni tak nak ikut ajaran Kristian ataupun tak taat kepada ajaran Kristian. Bagi dia, diorang ni dianggap genetik yang buruk yang boleh merosakkan masa depan dan tak sesuai untuk berada dalam masyarakat. Sebab itulah dia tak rasa bersalah bila dia eksperimen diorang tu. Sebab dia rasa tugas dia ni adalah untuk menghentikan genetik tadi dari berkembang. Pada tahun 1920-an macam tu, Dr. Leo menjual organ dalaman banduan yang meninggal kepada orang yang memerlukan atau kepada orang yang kaya. Salah satu organ yang dia jual kepada orang adalah keseluruhan kemaluan lelaki. Jadi siapa yang sanggup bayar dia jumlah yang tinggi, Dr. Leo ni akan pindahkan kemaluan banduan tu kepada orang yang bayar dia. Itulah, Dr. Leo memang buat benda ni secara haram dan pihak berkuasa pun tak tahu kegiatan dia ni. Pada zaman tu, undang-undang memandukan lelaki adalah sah di sisi undang-undang California. So kalau ada banduan yang diorang rasa tak okey, diorang boleh je mandulkan banduan tadi. Start dari sinilah Dr. Leo telah memanipulasikan undang-undang tadi mengikut tafsiran dia. Bagi dia, sesiapa yang bukan berkulit putih dan bukan beragama Kristian tak sepatutnya ada dalam masyarakat. Time ni dia memang dah excited untuk membuat eksperimen dia yang tergila tu. Dia cuba pindahkan alat sulit haiwan kepada banduan yang masih hidup. Mostly banduan-banduan yang menjalani eksperimen ni akan berakhir dengan kematian. Biasanya Dr. Leo akan gunakan testis daripada kambing, lembu, rusa dan juga babi. Lepas tu testis haiwan tadi dia akan masukkan ke dalam yang lelaki punya. Selain dia target banduan yang berbangsa lain ataupun banduan yang berkulit putih tapi tak taat kepada agama Kristian, dia akan target juga banduan yang berpura-pura sakit yang nak ke hospital. So benda tu macam trik si banduan tadilah untuk keluar dari penjara. Jadi dia buatlah dia terjatuh ke apa, luka, lepas tu dia minta untuk dihantarkan ke hospital. Sebabnya kalau dia dapat rawatan dekat penjara ni, korang tahu je lah, layanan dia mestilah tak sehebat ataupun layanan dia taklah semesra dekat hospital. Jadi Dr. Leo pun pilih diorang ni untuk dijadikan sebagai bahan eksperimen dia juga. Aduh, nanya Pak Bu, daripada pura-pura sakit nak ke hospital, tiba-tiba kau jadi bahan eksperimen doktor gila. Pada tahun dia nak bersara tu, dia tak dikenakan apa-apa tindakan undang-undang langsung. Jadi dia terlepas macam tu je setelah beribu-ribu banduan telah menjadi mangsa eksperimen dia yang tak berperi kemanusiaan. Kisah
Kisah ni masih lagi baru guys, masih panas. Pada 14 Januari yang lepas, iaitu pada tahun ni, ada seorang warga emas dari Amerika yang telah menjalani pembedahan jantung. Yang aku tak boleh brain tu, doktor telah menggunakan jantung babi yang telah diubah suai secara genetik sebagai organ pengganti buat kali pertama di dunia. Jadi eksperimen pembedahan penukaran jantung manusia kepada jantung babi adalah pembedahan pertama yang terjadi di dunia. Operasi tadi telah dilakukan selama 9 jam di Pusat Perubatan University Maryland. Jadi babi tu memang diternak khas bagi melancarkan operasi ni. Maybe babi tadi tu dia telah disuntik dengan DNA manusia ke apa ke, aku tak pasti. Cumanya babi tadi tu memang special lah dari babi-babi biasa. Babi yang aku sebutnya haiwan tau, bukan kawan korang yang backstab korang. Okey, lupa pula aku nak beritahu siapa yang menerima jantung babi itu. Si penerima jantung tadi tu adalah seorang lelaki warga emas berusia 57 tahun, iaitu David. Awal tu dia memang tak nak buat operation tadi sebab dia terfikir macam tak berbaloi dan mungkin akan ada risiko besar kalau dia buat penukaran jantung babi tu. Buatnya eksperimen tadi tu tak berjaya, kan mati katak dia kat atas meja bedah tu. Even doktor dah yakinkan David yang dia memang tak ada choice lain dan inilah pilihan yang terbaik. Doktor pun pujuk dia lah. Doktor kata kalau operation ni berjaya, dia akan membantu orang lain yang ada masalah sama macam dia. Maksudnya kalau ada pesakit lain yang ada masalah jantung macam David, doktor boleh guna jantung babi tadi sebagai penukaran ataupun sebagai ganti kepada jantung manusia. So David pun fikir, okeylah tak apalah, dia setuju untuk menjalani pembedahan tadi. Sebab dia fikir dia cuma nak tolong orang je, kalau operation tu berjaya dia akan selamatkan lagi nyawa orang lain. Akhirnya David tadi berjaya keluar dari dewan bedah dalam keadaan yang masih bernyawa. Sekarang ni dilaporkan keadaan dia masih stabil dan dia pun tak perlu pakai bantuan pernafasan dah. Tapi dia masih lagi lah di bawah pemantauan doktor in case takut ada apa-apa terjadi. Sebenarnya eksperimen penukaran jantung ni bukanlah first time dibuat kepada David. Pernah ada seorang baby bernama Fi, iaitu pada tahun 1984 pernah menerima jantung babun ke dalam badan dia. Tapi David adalah manusia pertama yang menggunakan jantung babi ke dalam badan dia. Tapi eksperimen ke atas baby Fi tadi tu tak berjaya dan budak tu meninggal selepas 21 hari kemudian. Masa dia dilahirkan, dia ada kecacatan yang agak teruk. Dinding jantung kiri dia lagi kecil berbanding dinding jantung dia yang sebelah kanan. So masa tu doktor pun bagilah cadangan dekat mak dia untuk tukarkan jantung Fi tadi dengan jantung babun. Doktor yakin sangat yang Fi boleh terima jantung babun tu sebabnya dia masih baby, masih lagi kecil. Jadi dia punya tisu ataupun DNA boleh match dengan benda asing berbanding dengan orang dewasa. Berita pasal budak tu nak operation memang jadi berita hot pada masa tu. Berita pasal dia semua terpampang dekat newspaper. Kemudian pada 3 November pada tahun 1985, Pusat Perubatan telah mengeluarkan satu statement ataupun satu kenyataan berkenaan dengan baby Fi. Diorang beritahu yang budak tu tak survive dan meninggal dunia. Bila orang petikai, kenapa diorang ni tak guna jantung manusia je? Kenapa nak kena guna jantung binatang? Lepas tu doktor perubatan ni pun cakap lah nak tunggu penderma jantung ni lambat dan benda tu macam mustahil. Dan diorang ni memang tak boleh nak tunggu dah. Sebab itulah pilihan diorang yang terakhir adalah dengan menggantikan jantung babun. Berbalik kepada kisah David tadi, doktor sahkan yang jantung babi yang diorang guna ke dalam badan David tu, diorang dah ubah sesuai genetik. So genetik babi tadi sepadan dengan tubuh badan manusia. Para saintis juga dah ubah 10 gen yang terpilih untuk mengelakkan pertumbuhan tisu babi di dalam badan manusia. Jadi lepas ni pesakit mungkin akan ada pilihan lain untuk menukar jantung diorang kepada jantung babi. Kalau ikut laporan dekat Amerika, seramai 100,000 orang sedang menunggu penderma jantung dan lebih daripada 6,000 pesakit yang meninggal sebelum diorang dapat penderma. So kalau David tu mampu bertahan lama, kesihatan dia pun okey, tak ada masalah, tak mustahil doktor akan tawarkan kepada pesakit jantung ni untuk tukarkan jantung diorang kepada jantung babi. Jadi diorang tak perlu tunggu lama ataupun tunggu turn untuk dapatkan penderma jantung. Alright guys, apa pendapat korang tentang eksperimen yang dilakukan oleh doktor-doktor ni? Yang first tu memang gila sebenarnya sebab dia bukan buat eksperimen apa pun, sebenarnya dia lebih kepada nak menyeksa diorang je. Tapi kisah yang kedua ni, eksperimen jantung manusia ditukarkan kepada jantung babi tu, bagi aku macam wih gila doh. Macam mana diorang boleh cipta jantung babi tu fungsi dia sama macam jantung manusia. Dan jantung manusia ni ataupun kita punya tisu ataupun hormon kita boleh terima benda asing. Jantung kok bukannya ganti tulang ke dengan besi ataupun something else. Tapi sebenarnya hebat jugalah ciptaan benda-benda yang melibatkan saiz ni kan. Tapi apa pun kita tunggu pada masa akan datang macam mana keadaan David tu. Okay guys, itu sajalah perkongsian aku pada kali ni dan aku harap korang suka. Aku nak ingatkan korang sekali lagi, jangan lupa untuk dapatkan baju Nina Story sebab beberapa hari lagi aku akan close order, okay? Dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video.